Most of the students, particularly the postgraduate students, dia bayar fees, dan bila dia datang dah lah susah nak masuk kadang-kadang dan masuk. That's why saya allow them to masuk. Jadi saya harap mana-mana pelajar yang ada di sini kita cuba layan dengan sebaik mungkin. Mereka perlu ikut SOP dan sebagainya, dan saya harap staf makmal contohnya boleh bantu mereka, dan memang telah pun membantu sebab banyak juga perhatian note yang baik yang saya terima. Baru-baru ni pun saya terima feedback daripada student yang menyatakan bahawa mereka amat berpuas hati dengan cara conduct kita punya online teaching. Mereka faham bahawa it is difficult not only for them but also for the lecturers as well. Dan dalam tahun 2020 ni memang banyak cabaran kita lah. Kadang-kadang kita online sejam, 2 jam pun kita dah selemas. Tapi pelajar dia kena online almost the whole day, longer than us, and every day. Kita online tak tiap-tiap hari. Itu pun kita rasa macam susah nak cope. So saya harap ada masalah ke speaker? Ada orang yang tak padam mic kot. Prof Hamid tak padam mic kot. Ada namun kat situ. Okay, maaf. Sorry. Ya, okay. So anyway, so macam saya kata tadi lah, saya terima kasih kerana saya faham semua orang amat mencuba sedaya upaya untuk bantu pelajar, dan kita cubalah. Ada juga pelajar yang tulis bahawa assignment mungkin banyak sangat untuk diorang, dan maybe kita dapat perhatikanlah. Kita kadang-kadang tak sedar dalam kita bagi kita punya pengajaran ni, mungkin kita bagi stres sikit kat mereka. Bukan salah kita sangat, cuma kita kena ada kesedaran bahawa dalam online teaching ni kadang-kadang banyak cabaran yang kita tak perasan. Cabaran pelajar yang duduk dalam rumah kecil dengan adik-beradik yang ramai, contohnya, yang perlu juga adik mereka dan abang kakak mereka gunakan internet dan sebagainya. So things like that kita cuba atasi. Dan oleh itu PPSK telah banyak ubah kepada CW, dan banyak juga benda yang kita lakukan yang lain daripada PCJ lain di USM, dan pelajar kita alhamdulillah so far has been doing okay. So let's see what the majlis akan tunjuk. So saya akan buat pelaporan kepada semua orang. Saya rasa this is important. Kita tak nak apa yang pihak pentadbiran PPSK lakukan atau fikirkan tak sampai ke bawah. This is always been the complaint for us even, and for many other PTJs. Tapi seberapa boleh kita cuba aturkan sesi-sesi sebeginilah. Cumanya town hall ni jarang-jarang sekali. Tapi I guess dalam peringkat program, kalau boleh kita kena bagi maklum balas. This is very important. So saya akan mulakan dengan pencapaian kita tahun lepas 2020, dan kita akan buat sedikit analisis maklum balas pelajar dan staff, dan juga LPP, status MYRA kita, anggaran lah sebab belum finalize, dan apakah perancangan kita untuk sasaran 2021, dan kita akan bincang sedikit berkenaan dengan SKT staff, dan saya percaya semua orang telah di alerted about SKT ni, terutama staff akademik, dan a little bit of pesanan sebelum saya akhir. Pencapaian sasaran 2020 adalah amat baik saya rasa. Kalau kita tengok spider web, apa yang kita hasratkan dari segi peratusan, 100%, 60, 15, 10, 5 dengan 10 tu, untuk 5 aktiviti yang berlainan, kita dapat capai dengan amat baiklah, terutamanya program akademik. Secara detailnya nanti kita sampai. So dari segi itulah research kita. Yang ini achievement untuk MYRA related
punya aktiviti primarily in terms of publication dan sebagainya, kita nampak macam average, tapi in a way we have improved. Nanti saya dapat tunjukkan perbandingan dengan tahun lepas. We are still low. Yang paling kita low sekali adalah PI per staff. Saya banyak kali dah ditegur oleh pihak universiti tentang kita punya achievement MAIRA, dan selama ni kita mungkin dapat bertahan juga. Saya tak tahu berapa lama lagi yang boleh bertahan, saya cakap ni banyak kali dah. Tapi we are improving, and this is what I will tell the university, that kita punya aktiviti banyak menjurus kepada akademik. That's why kita berpuluh 60% akademik dan 15% sahaja mainly in terms of research and publication. But research and publication is the one that is mainly captured bawah MAIRA. Jadi saya fahamlah memang susah hati juga melihat bahawa kita punya MAIRA ni tidak begitu tinggi. Tapi we have improved. Saya nak cakap kepada mereka bahawa kita telah improve, dan kita akan nampak perbandingan. Cuma the low side yang kita ada ni terutamanya dalam segi PI per staff dan juga publication Q1, Q2, tapi itu pun kita telah improve. So kalau kita lihat contohnya dari segi grant yang kita perolehi, PI untuk university grant dan juga national grant, international grant tidak banyak berbeza, tapi adalah peningkatan sedikit. Saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada mereka yang dapat grant. Tahun ni FRGS sedang dibuka, dan saya galakkan seberapa ramai untuk apply. What we can do is most important is for semua applicants untuk dapatkan feedback daripada rakan lain untuk improve the FRGS. Saya rasa esok saya akan dengar lagi 2 atau 3 proposal. So saya galakkan ramai lagi yang minta grant. Tak kisahlah kalau you dah ada grant pun, kalau you layak untuk ambil grant, kita jangan kisah sangat pasal MAIRA. MAIRA kalau once you dah ada grant, dia dah tak kira another PI on your head. But still, if you can apply for money for research, this is the time, because IPSK tidak boleh bantu banyak sangat dari segi duit. Kita akan cuba bantu dari segi support yang lain kalau boleh. So we still need the money, and when you have money, you can also help other people to come up, and we can get more students and so on. So kita have some level of improvement, dan siapa boleh apply grant, kita apply. Kita sekarang ada kurang lecturer, 8 orang kurang daripada tahun 2019. Number of PI and number of papers, kalau boleh kita maintain. Okay, anyway, back to our pelaporan. So tahun lepas kita cadang academic enhancement activity kita yang merangkumi 60% daripada sasaran. Membangunkan kursus micro-credential, kita cadang 5 dan kita telah melebihi sasaran. Kita dapat 7 program dibangunkan. Terima kasih saya ucapkan kepada program nursing. Kita juga sasarkan untuk curriculum review di bawah ni, 5 untuk lulus JPT dan kelima-limanya telah diluluskan. Juga kita menukar nama program, 5 kita cadang dan kita telah melebihi sasaran. 9 program telah lulus di peringkat JPT dan juga KPT. Kementerian JPT lah, Jabatan Pendidikan Tinggi, telah meluluskan pertukaran nama kita, dan saya harap semua orang boleh guna nama baru. Dan selain daripada itu, walaupun tidak disasarkan, kita dapat adakan 3 kursus MOOC, MOOC, dan juga aktiviti Freevo Education kita juga telah dijalankan. Agak banyaklah, kalau 20 yang banyak kekangan tu, 19 aktiviti adalah satu pencapaian yang amat baik. So saya ucapkan terima kasih. In fact, untuk academic enhancement activity, 60% kita telah dapat 60/60%. Ini tidak akan mungkin kalau semua orang tidak bekerjasama, baik staf akademik ataupun bukan akademik. Okay, dia dah jam pula. Kita tengok. Okay. The next one is overall financial growth. Nampak ini bukan dalam kita punya control lah.
kita expect kita akan dapat 100%, tapi kita dapat just over 3 million, and dia punya grand total yang expected by the university for us to deliver was just under 4 million. Tapi ini bukan silap kita sangat. Saya rasa mungkin ada calculation yang belum sempat dimasukkan semua sebab mungkin student registration, duit dan sebagainya tidak dikira dengan betul. Saya pun tak sure, tapi I won't dwell too much on this. Kita letakkan 10% sebagai target kita dan kita dapat hampir 8%. Community dan industry engagement, kita cadang untuk semua yang kat bawah ni. Saya tak tahu whether you nampak bila saya tunjuk ni. Kerusi roda kita punya aktiviti telah selesai. Science for School kita terpaksa tangguh sebab PKP, tapi semua dah ready untuk diadakan. Ada 2 MOU yang kita telah adakan, satu dengan IKEA dengan Boston Scientific yang sekarang dalam peringkat semakan. Dan juga walaupun kita tidak sasarkan, kita ada aktiviti lain yang baru. So this one, saya ucapkan syabas kepada mereka yang buat this aktiviti lain lah. Bukan saja untuk community industry engagement, tetapi yang lain-lain juga. Mungkin kita telah sasarkan sesuatu untuk pihak universiti, tapi kita sebagai orang yang bertanggungjawab, sekiranya kita ada aktiviti lain yang boleh memanfaatkan society dan juga PTJ kita harus teruskan dan kita capture bawah baru. Kalau dia orang nak bagi markah, dia bagi, dia tak pun tak apalah. Kita kena ada that attitude bahawa we are looking for addition of value to everyone. Staff and student welfare, ni banyak tulisan sini, tapi secara ringkasnya saya rasa banyak kebajikan pelajar yang telah kita dapat atasi, terutamanya dari segi penyediaan makanan dan sebagainya. Penasihat akademik kita pun melebihi apa yang disasarkan, iaitu 1 sekali dalam semester. Banyak juga pensyarah yang bersama-sama menangani masalah tertentu oleh pelajar. And this is very important. Saya galakkan semua pensyarah to do that. Kalau you ada masalah dengan sesuatu pelajar, you tidak dapat solve yourself, maka dapatkan bantuan daripada orang lain. Sometimes bantuan ini juga boleh diperolehi daripada staff yang bukan akademik. Kita sama-sama bantu pelajar. So, terima kasih kepada semua orang sekali lagi. Dan prasarana yang kondusif untuk pelajar, terutamanya learning space kita telah siap. Nampak pun amat cantik. VC pun masukkan gambar ni dalam head of department. Dan juga prasarana dan keselesaan staff kita ada juga lakukan sedikit apa yang patut, apa yang boleh kita lakukan. Bilik persidangan kita hampir siap, walaupun banyak makan malam ditangguh. Saya sendiri dapat invitation untuk makan malam, tapi akhirnya dapat makan Maggi je sebab kat rumah makan malam terpaksa ditangguhkan. Dan gotong royong juga selesai di bawah. Saya ucap terima kasih kepada semua yang telah terlibat. So this is a picture of our learning space yang kita kalau boleh nak manfaatkan sepenuhnya lah. Setakat ni memang susah sebab PKP, insyaAllah dalam beberapa bulan ni mungkin kita dapat mengaktifkan semula banyak aktiviti kita. Okay, so that shows kita punya pencapaian pada 2020 yang saya amat bangga, dan kita akan beritahulah pihak universiti yang kita have exceeded our sasaran in many areas. Ini adalah feedback daripada staff feedback yang kita terima. Saya just tunjuk di sini yang menunjukkan bahawa banyak improvement juga daripada feedback yang kita perolehi. Okay, staff feedback dan students feedback. Saya akan bandingkan satu sama lain. Okay, kita start dengan yang ini. Kalau kita lihat students feedback, memang saya amat banggalah dengan PPSK. Daripada yang 2017, bila kita mulakan student feedback ke atas pensyarah, kita punya markah average adalah dalam 7.5 hingga 8 average. Dan telah increase tahun demi tahun. Sehinggalah 2020, pada tahun lepas, 50% daripada pensyarah kita dapat markah yang amat tinggi. This is very, very good. And that's why it's reflected. This is the thing that I have been trying to achieve, get people to understand. Sebelum ni lah mungkin kita fikir kita punya pencapaian
kadang-kadang something has to give. Sama ada kita become a good lecturer or become a good researcher as a whole. We have proven to the university that we can be both. We can be good in increasing our MIRA, tak banyak pun ada, and we can still be good as lecturers. So when we have the right mindset, bila mindset kita betul, apa yang kita nak lakukan, bila kita lebih ikhlas dengan apa yang kita lakukan, mula-mula memang kena tolak sedikit. Tapi bila benda ni semua berlaku, you will see that satu value akan increase another value. Alright? This is not uncommon. Many places in the world see this. Bila seseorang tu dia lebih prihatin, contohnya, banyak benda lain akan juga jadi lebih baik daripada dia punya aktiviti. Kebanyakan daripada pensyarah PPSK memang macam ni, saya nampak. Yeah? So this is something that I'm very proud of. And kalau saya tak tunjuk lagi graf ni, by the way, saya banyak juga bercakap dengan Dr. Musa pendaftar, dan saya juga telah cuba untuk dapatkan sesi just saya dengan VC untuk tunjukkan betapa aktiviti kita ini telah membina. Bukan saja kita cuba dapatkan pelajar yang lebih baik, tapi kita sendiri akan improve. So this is something that is very good. Kalau you look at the student feedback, yang warna biru tu, walaupun dia nampak macam lengkung S-shape, but look at that, you know, 50 people has actually reached, atau 50% dan reach the very high level of satisfaction from the students. This is despite online learning. Okay, so walaupun kita banyak cakap pasal online learning ni menyusahkan dan sebagainya, tapi kalau kita put the effort to help the students punya feedback will be very good for us. Okay, so syabas kepada semua pensyarah yang telah dapat meningkatkan status your excellence in teaching this way. Dari segi tutor, diploma pun telah increase daripada kuning ke merah ke biru. You will see that again here we have increased kita punya level. So 20 out of 29 daripada kita punya pengajar get 9 and above. This is another thing yang kita amat bangga dengan pengajar dan tutor kita dan CI kita untuk nursing. Untuk staff feedback pun sama-sama juga. Okay, you boleh nampak sekarang staff feedback on academic staff pun telah improve. So somehow PKP ke ataupun cara kita cuba atur macam mana kita nak ubah mindset, kita telah membina satu teamwork yang lebih baik. Okay, so staff punya feedback on academic staff pun have improved. Begitu juga staff feedback on non-academic staff. So apa yang kita dapat lihat so far yang dalam saya punya talk. Satu, kita nampak kita punya MIRA ada improve sedikit. Kita dapat publish lebih sedikit. This is the first time. The first ever time yang kita manage to get 1.1 paper to 1 lecturer. Okay, so this is something that you have to be proud of. And at the same time, kita dapat tunjukkan bahawa kita punya teamwork dan keprihatinan kita to each other is better, and these are all done anonymously. Nobody knows what they write. Memang kita kadang-kadang nampak ada certain comments yang kurang menyenangkan dan kita akan beritahu orang tersebut atau staff tersebut, melainkan kalau komen itu hanyalah satu. Kita kadang-kadang kita tak tunjuk juga kalau hanya satu seorang je yang rasa tak puas hati, tapi depends on apa yang ditulis. Saya secara personal, saya suka tahu macam mana kita nak improve. So thank you very much for your feedback, and this also shows how good you have been, and this is I'm very proud of PPSK at this point in time. Markah LPP kita, ini kita tunjuk daripada tahun 2016 yang semua orang dapat tinggi, dan sekarang ni kalau you dapat macam ni, kalau ikut apa amalan tahun lepas, VC hantar balik untuk kita remark. Alhamdulillah PPSK tidak tergolong dalam PTJ yang kena remark dia punya LPP, sebab saya rasa agak malu lah kalau VC suruh kita remark sebab kita bagi tinggi sangat. Dan
kita punya average for the last 3 years has been about 84, 85, which is okay berbanding dengan PTJ lain dan berbanding dengan kita punya Myra. I did mention at the beginning of this year yang kita nak a bit tough tahun ni, tapi memang you have done quite well. So the marks reflect that average of 84.81, slightly more than last year. Cumanya nanti bila kita sampai kepada SKT, saya nak tambah sedikit bagaimana sistem untuk marking tahun depan akan berlaku. So still syabas kepada semua orang, markah agak stabil. Diploma nursing telah increase, academic staff secara 3 tahun telah stay about the same, begitu juga dengan admin dengan lab staff. Saya nak tunjuk ni sebab saya nak tunjuk bahawa kalau ikut assume linear correlation ni, berapa markah kita punya average LPP kena dengan Myra yang kita perolehi yang agak corot, kita memang lebih daripada apa yang sepatutnya lah. Tahun lepas pun kita masih kat sini, tapi mungkin tahun ni kita ada increase sikit Myra kita, so taklah malu sangat. But still, I do not want you to think too hard about this. This is just an analysis. It doesn't mean much here. What it means is how kita akan present to the university, dan saya perlu present to university 24 hari bulan ni kalau tak silap saya, nak menunjukkan apa yang kita have achieved and what we are planning for next year. So this is just to show you that markah yang average 84.81 adalah fair. In fact, kalau kita bandingkan PTJ lain. Okey, apakah status Myra kita sekarang? This is Myra, status Myra, perbandingan antara 2019 dan 2020. Saya nak semua perhatikan, kita punya self-audit 2019, kita dapat 62.11. Bila final audit, dia naik. Ini pelik sikit. Pelik sikit sebab semua so far yang saya tahu, mana-mana PTJ pun, bila dia self-audit, bila dia final audit lagi rendah. So kita punya markah lagi tinggi. Ini saya ucap terima kasih ke atas analisis yang dilakukan oleh Puan Suryati dan Puan Shazlin di bawah TD Prof Hairul untuk measure all this, dan all these slides dan juga graf tadi telah disusun oleh Dr. Rapea. Terima kasih, dan juga Puan Suryati. So anyway, this is for 2019. Kalau you tengok self-audit 2019, 62.11. We have improved in our Myra 1 for 2020. Ini self-audit. Dan kalau trend ni sama, maknanya mungkin insyaAllah kita dapat lebih daripada 65 lah. Itu Puan Suryati boleh teka, saya tak boleh teka. So 65 kira taklah kita jatuh, kita increase a little bit. Begitu juga dengan Myra 2. Dulu kita dapat 32.19 dan bila final audit kita naik, dan sekarang kita dapat 38.44. So insyaAllah kalau final audit dapat 40 tu nampak cantik sikit lah. Itu kita, this one are all maths. So apa yang kita telah lakukan telah lepas. So kita harap ada some kind of improvement. You have to know that Myra audit ni penting dari segi berapa banyak duit yang universiti akan bagi kita. Saya tak pasti sama ada tahun ni akan begitu juga, tapi eloklah kita dapat sama-sama membantu universiti mendapat markah Myra yang increase atau lebih sedikit. Okay. So apakah perancangan sasaran 2021 kita untuk semua orang faham? Kita masih kekalkan aktiviti program akademik ke 60% sebab what PPSK is in many ways is that kita punya academic should be very strong. Number one, kita offer the most number of programs in the university. Number two, we are among the top, maybe the top in the country for many programs, and we are well respected. You will see dalam semasa kalau kita mesyuarat antara dekan-dekan sains kesihatan pun, USM, bila USM punya point atau cakap, memang semua orang akan dengar lah, they take it seriously a bit. So we are there, and that's why dalam aktiviti program akademik kita masih maintain 60% untuk tahun ni. Aktiviti penyelidikan dan inovasi kita maintain 15%, penjanaan keuangan juga kita maintain 10%,
Manakala yang ini kita switch sikit. Aktiviti jaringan industri dulu 5 dan aktiviti kebajikan pelajar 10. Kita tukar sedikit sebab dulu pelajar tu dengan staff. So bukanlah tahun ni kita tak hiraukan staff. Tapi saya rasa apa yang kita dah adakan untuk staff telah mencukupi. Cumanya mungkin dari segi not so much of kebajikan tapi dari segi interaction dengan staff kita dapat improve sikit tapi kita tak letak di sini. So aktiviti pelajar 5% dan jaringan industri masyarakat 10%, dan kita tengok secara detail macam mana kita nak pecahkan ini. So aktiviti program akademik kita ada 4 sub aktiviti. Yang pertamanya saya telah mencadangkan untuk TDA mengetuai satu jawatankuasa untuk lihat kursus-kursus elektif. Saya memang rasa kursus elektif kita ni boleh dimanfaatkan dengan sepenuhnya dengan cara penilaian yang lulus gagal. Maknanya pelajar bila dia ambil elektif, dia sekarang terus tidak memikirkan berapa markah dia kena dapat untuk dapat A berbanding C contoh. Bila kita lepaskan dia daripada pemikiran sebegini, maka dia lebih relax hopefully dan dia lebih dapat berinteraksi dan memahami apa yang kita nak sampaikan. This is very important for a few of the things yang kita nak lakukan untuk meningkatkan graduate employability kita punya graduan. Mereka boleh bercakap, mereka boleh fikir dan sebagainya. So all these things, kalau you tengok aktiviti yang kita nak lakukan, termasuklah dengar pasal TED Talks and Toastmasters on leadership, dan dapat buat Duolingo language dan sebagainya. So ini kita nak sediakan penawaran kursus elektif dengan penilaian lulus gagal saja. So bila lulus gagal saja, dia punya pencapaian tidak termasuk dalam CGPA dan harap-harap mereka akan jadi lebih relax. So this is not being done by USM in general lah. So kita will be the one that will try this out. And I will actually, bila kita present to the university pada 24 bulan ni, saya akan cakap this is something that we feel very strongly will improve kita punya student punya outlook and understanding and communication skills. So this is something new and it is given 20%. Bawah tu semak kedua adalah memulakan program franchise. Ini kita dah dengar banyak kali tapi tak berlaku lagi. So saya harap mereka yang terlibat dalam program franchise, pertamanya nursing dengan Ramsey akan bermula, insyaAllah kita akan cuba. So we have to now be a bit more aware of that. Dan program bioperubatan dan KPP harap dapat berbincang dengan Segi dan Ramsey untuk kita cuba tengok whether kita boleh franchisekan program kita di sana juga. It's given 20%, which is quite high. It's quite challenging, but I guess kalau kita we are allowed to change, then I will think about changing this 20 to a bit lower than 20 dan kita tampungkan di tempat lain. 1.3 adalah semakan kurikulum. 2 lagi baki program PPSK yang belum selesai, iaitu audiology dan speech pathology. Yang ini pun saya telah bagi sasaran kepada audiology terutamanya untuk selesaikan beberapa perkara di dalam secara nasional untuk kita dapat terus adopt the MQF 2.0 secepat mungkin. Dan akhirnya masih ada micro credential. Universiti pun banyak cakap pasal micro credential yang dapat membantu kalau boleh in the future to replace certain courses or part of the courses. So ini adalah 5 lagi khusus micro credential yang telah kita sasarkan untuk dietetik, pemakanan, sains senaman sukan, sains forensik dan sinaran perubatan. So it's 60% value of 100%. So this therefore should take a bulk of our concentration for this year. Aktiviti penyelidikan dan inovasi sama macam last year. So kita kena push for staff 1.1. Kita dah 1.1, actually just below 1.1. So we will try and maintain 1.1 dari segi number of publication, bilangan peratusan Q1, Q2. We still try that same target of 35%. Bilangan PI per staff, saya akan beritahu universiti yang kita maintain at 0.6 plus kita dapat 0.6
because a lot of people yang dapat grant telah dapat grant, and these are looking at almost bringing new people to be able to apply for grants, and therefore this is a target that we think is achievable, but takes some effort to do. Buku bab dalam buku kita nak sekurang-kurangnya 5 buku, dan harta intelek kalau boleh kita dapat 10. These are all the value for kita punya aktiviti penyelidikan, dan kalau boleh of course you score more lah. Ini just sasaran kita kepada universiti untuk kita tahu bersama. Kalau kita banding punya aktiviti, kita tengok kriteria, articles dan reviews, 2019 0.91 dan 2020 1.127. Oh, banyak juga. And target kita 1.1. VC ada cakap dia rasa pelik, pencapaian 2020 dengan target 2021 rasa macam tak ada match. Tak sama pun dengan 2020. Maknanya 2020 USM has done very well, considering 2019 and 2018 punya pencapaian. 2020 we have done very well, and he was surprised. Dia nampak target 2021 membawa kita turun balik. So dia heran. So kita nampak itu banyak school lain lah. Untuk PPSK, kita punya target for 2021 agak lebih kurang sama dengan 2020. Tapi ada school lain yang banyak turunkan dia punya target. Because when VC cakap according to ikutlah you know your each school apa yang you are strong at, we begin to feel that people some people may feel so exhausted yang dia kata dia tak boleh capai seperti mana yang dahulu. Saya rasa this is another thing yang is not happening in PPSK. PPSK we improve slowly but surely, inshallah. So you will see that 2021 target slightly the same or slightly more than 2020 target, because we want to push that. We know that books and research books cannot be written every year, so kita punya target goes down a bit. But I guess the overall MIRA points will improve, inshallah. Q1, Q2 kita nak try and get 35%, dan hopefully a lot more people can contribute to this. Aktiviti penjanaan keuangan is very simple. 10% kita letak pada tawaran 10 tempat untuk pelajar full fee paying, ataupun dia panggil USM plus 1 untuk prasiswaza, dan kita akan terus dapatkan pelajar pasca siswaza yang agak sama. Okay, kita tak nak turun sangat, tapi kita nak naikkan kita punya full fee paying students. This is a great challenge. Kita nampak 10% dan only nak 10 tempat berbanding dengan PPSP contohnya. This is a great challenge because untuk 2021 we're still unsure about the situation, the COVID situation, and even that we are going to do a little bit more effort, put a little bit more effort in trying to get full fee paying students. You also understand that kita pun ada kekurangan daripada 134 ke 126, 8 orang yang telah pencen atau bersara, maka dia increase beban untuk orang lain yang tinggal, dan ada juga program yang memang terbeban dah beberapa tahun saya tahu. So anyway, that's 10%. Dan akhirnya untuk jaringan industri dan masyarakat, kalau saya dapat tolak daripada tadi tu, daripada akademik, kalau dapat tolak the franchise program, kalau lah boleh, daripada 20 ke 15, saya ingat nak taruh sini lebih, because aktiviti kita di sini nampak macam agak rancak sedikit. So mengadakan program aktiviti berkaitan industri dan agensi profesional dengan mendaftar satu spin-off company, dan alhamdulillah kita telah daftar satu spin-off company daripada PPSK, dan insyaAllah ada satu lagi yang kita nak dapat, dan menjadikan PPSK sebagai tempat rujukan penilaian bagi satu agensi profesional. These things actually gives us visibility. So I guess kalau kita dapat increase this percentage, I would put it here, daripada 5 ke 10. Dan perkhidmatan program aktiviti kemasyarakatan kita adalah satu aktiviti yang akan dapat visibility dengan kerajaan negeri, terutamanya dengan pihak MAI. Akhirnya, kebajikan pelajar, kita telah mulakan the free food voucher dan kita nak teruskan ini.
Ini adalah di bawah inisiatif yang diterajui oleh Dr. Anis dan mengadakan 2 ceramah berkaitan kesihatan mental. Saya rasa ini kita boleh lakukan dan sediakan secepat mungkin kepada pelajar-pelajar kita dan juga pensyarah dan staf yang dapat join sekali lah. Baru ni Dr. Azrini ada buat beberapa, Dr. Azrini daripada PPSP. Saya tak tahu berapa ramai yang join, tapi I guess this is something that we need to think about and do. So this is 5%. So that completes 100%. This was done about 2-3 months ago. Masa VC nak kita punya sasaran untuk 2021. Dan I guess now we can see where the activity is. Just to remind everyone bahawa walaupun these targets that we want, remember that for Myra, and kita trap lah dalam ni. Myra kita kena try and improve juga, okay, which is very important for us to do. Now saya move to SKT stuff. Firstly, this is what the university has given us. Dan universiti telah melakukan ini ada juga berdasarkan kepada apa yang PPSK telah lakukan. PPSK kan kita lakukan 55%, 33% dahulu untuk bahagian A, bahagian B, dan setelah saya present kepada pihak pendaftar dengan beberapa orang dalam HR, saya rasa mungkin dia ada cedok daripada kita punya pendapat untuk bawa kepada VC dan perbincangan, dan they come up with this. Saya tak sangka beginilah, tapi this is the way that the university has now decided. The SKT individual adalah 70%, dan dalam penyampaian VC 2 kali saya rasa dia memikirkan M1 to M5 is actually what has to be achieved under the 70%. Dan ada juga intangibles 20% yang dia nak beri kepada head of department. Mungkin some schools dekan akan tentukan this 20%, but kita ada kita punya cara sendiri, dan CPD akan diturun kepada 10% daripada 12 untuk pensyarah. So you can see this, okay? This is the way the university yang hantar, yang bagi kat kita yang untuk dapat kelulusan dan ni. JKPU, dan mungkin ini akan dilakukan. So what we do for our SKT is now this. Kita akan ada 70% bahagian A, iaitu individu punya SKT. Dan kita akan pecah ni kepada M1 to M5. Dan KPI itemnya lebih kurang begini. Dan weightage adalah sebegini, okay? Dan aktiviti sebagai contoh, ini contoh sahaja. Di sinilah saya ingin setiap pengurusi program untuk faham untuk research dan publication, contohnya untuk seorang profesor dan seorang yang baru, dia berbeza tapi weightage dia sama. Okay, so untuk profesor mungkin number of papers lebih sikit ataupun dia kena ada international grant, contoh. Okay, yang disamakan dengan satu paper ataupun just an RU grant untuk orang yang baru masuk. So you need to be smart in trying to make sure that the activities match dengan kebolehan seseorang tersebut. Ini pentinglah untuk pengurusi program faham. So ini contoh. Dalam contoh ni saya bagi 1 new research grant secured 5%, 2 papers published 20%. So in this case, this particular person dia nak dia punya M1 25%, M2 dia nak 20%. Saya bubuh asterisk di sini adalah students feedback yang diadakan is 10% minimum, maximum 15%. So you kena tentukan. The reason I bubuh 15%, ni pun untuk pengurusi program faham, adalah untuk cater for mereka yang baru masuk ataupun dia punya teaching load terlalu banyak. So kalau dia bubuh 15 sini, dia dah minimum weightage. Alright? Dan kita tak nak dia bubuh 10 sini, dan saya mula-mula fikir nak bubuh 10 sini dan paksa lagi 5% untuk do something else. But some people memang dia tak boleh do something else because dia tak ada masa. So di sini kita tinggalkan untuk pengurusi program untuk teliti dan faham dan tengok untuk staff-staff tertentu sama ada mereka ber-10 atau 15. Saya nak galakkan kalau boleh not more, kalau boleh 10. Alright? Tapi untuk mereka yang betul-betul teaching load amat tinggi, dan mungkin dia nak bubuh 15 dan tanpa dia ada benda-benda lain, walaupun kalau ada benda lain saya lebih rasa kita nak galakkan.
So from here is 2 postgraduate students supervised, 1 postgraduate student or 1 postgraduate student graduated, 1 micro-credential module completed contohnya. Academic recognition, saya bubuh kosong sini. Walaupun somebody cakap mana boleh kosong. Tapi tak apa, kosong sebab for academic recognition, orang yang baru masuk mungkin tak ada apa. Dan kita tak nak, jadi dia boleh bubuh tempat lain lah. So contoh adalah review 1 postgraduate thesis or 1 paper, deliver 1 conference talk contohnya. Tak semestinya 10. Consultancy kosong hingga 10. For this particular example tidak ada. Service to community 5 hingga 10, and these are the example yang saya letakkan, and other activities kalau ada contohnya dan kita akan dapat capture. So in this particular example represented USM in internationalization program. So kalau you kira for this individu, dia punya addition ni adalah 70%. Saya nak ingatkan sekali lagi, if you achieve what you say, you will only get 80% of the weightage. This is important. So kalau you publish 2 paper ni, you dapat 16%. Itu very important. Kalau tidak, begitu senang untuk orang dapat 70. Because dia akan tulis benda yang dia boleh buat. Kita nak push sikit. So this is where again, for pengurusi program, to timbang. Minta maaf, ini memang mainly for academic staff saja. For staff yang bukan akademik, dia ada cara tersendiri yang mereka semua tahulah. Tapi still, this is for academic staff sebagai contoh, example 1, and any activities kat sini that are not captured under M1 and 5, which brings value to PPSK. So tak boleh bubuh other activities ni macam cat masjid dan sebagainya, tak boleh lah. Bukan saya tak nak galakkan orang pergi bantu masjid dan sebagainya, cumanya you tak boleh capture it bawah SKT individual. This is another example of SKT sebagai contoh, manage 1 FRGS grant, complete report. You can read this and you can see that it is fairly flexible. Things that you want to do, that you plan to do this year, you boleh letak di sini. Cuma all these things needs to be negotiated dengan pengurusi program. Kalau untuk saya, contoh kalau untuk mudahkanlah, you can write whatever first and then you email pengurusi program can have a look and just agree, hantar a return email cakap, okay, I'm okay with this. Ataupun nak negotiate, boleh negotiate. Yeah. So please make sure for pengurusi program to make sure that dia tally dengan individu tu punya kebutuhan dan dia punya aktiviti yang paling sesuai untuk dia. Okay, jangan paksa semua orang 3 papers dan sebagainya lah. For this one mungkin yang ni, example 2 ni mungkin untuk seorang associate professor contohlah banding dengan yang tadi. So all these things, ada juga consultancy di sini dan sebagainya. So have a look, make sure that you understand what you can do for this year and kita akan cuba accommodate. But the intangibles of 20% ada 2 bahagian. Pertamanya adalah staff feedback. So staff feedback 10%. Staff feedback 10% macam biasa. So kita masih ada staff feedback. Tadi student feedback 10 hingga 15. Itu pun telah kurang. You will remember before minimum was 16% for student and for staff minimum was 20%. So staff feedback sekarang kurang because the other 10% akan score oleh dekan, timbalan dekan dan pengurusi program akan score setiap individu berdasarkan kepada 5 kriteria ini from menggunakan score Likert scale di bawah. Let us concentrate this a bit more. This will now again ensure that orang PPSK, staff PPSK akan selalu fikir pasal benda-benda intangibles yang membina. Okay? So leadership, role model, attitude, personality, teamwork and ethics, and you punya workload and impact to PPSK and USM. Benda-benda yang tak ada dalam N1 hingga M5, tapi equally important untuk kita membina seorang ahli akademik yang berwibawa. So this is very important. I can say that rather than kita bubuh dekan bagi 20%, dan dekan is pendapat seorang, bukan pendapat ramai orang berdasarkan pada kriteria tertentu. Kalau you tengok dia punya score kriteria sini,
biasanya orang bagi 1 hingga 5 ni, dia 1 tu poor, 2 very satu very poor, 2 poor, 3 satisfactory, good, very good, something like that. You will see that kita punya Likert scale is slightly different. If you are leadership or you are role model and that level of attribute that you have is acceptable, you only get 1. Okay. So kalau you dapat 5 sini, maknanya dapat 2%. Alright. You have a look at this. So what we trying to do is this. Rather than dekan seorang yang cakap, kita akan dapat dekan dengan TD dengan PP to score. Let me tell you how we did the scoring for another exercise. All scoring were done independently. And then we will sit down and we will now find a consensus or an average of the score with discussion. So this is a bit kerja yang lebih penat sikit lah untuk dekan, timbalan dekan dan PP, considering we have 126 staff. But we will try and accommodate as as much as possible, and kita akan look at all this. So question arises. Kalau you baru join, you punya role model dan leadership taklah tinggi sangat. No, kita tengok you punya potensi untuk leadership and role model. Alright, so to be fair, we will actually look at it as fairly as possible. And another thing that we need to, saya nak remind myself dan TD dengan PP lah. Bila kita buat ni, we also need to be aware that people can improve and there are potential of people to improve. So we will see during this year, dalam interaksi kita, walaupun sedikit, kita akan cuba score 10%. Kalau tak, then 10% ni semua pergi kat dekan macam cadangan daripada universiti. I do not think that we should do that. Because dekan is an individual and dia ada dia punya biasness sendiri, and that will actually not be fair. So we get more people and also we assess on attributes that now I'm showing you. These are the things that kita look at. Teamwork ethics, contoh. You punya workload dan sebagainya. These are very important. And finally, bahagian C adalah 10% untuk you punya CPD. So that will take you to 100%. 70% plus 10, 10, 10. Alright, so kita boleh bincang selepas ni kalau ada cadangan yang lain. Akhirnya ada beberapa pesanan je, tak banyak sangatlah. Pesanan yang pertamanya, saya harap semua orang boleh teruskan untuk tingkatkan keprihatinan kita kepada pelajar dan rakan sekerja. Dalam suasana yang amat mencabar ini, kita cuba membantu. Saya amat gembiralah tengok staff yang bukan akademik, contohnya walaupun susah nak work from home, maknanya work from home mungkin tidak ada yang dapat dilakukan, tapi mereka take turns dan sebagainya. This is something that kita maknanya prihatin kepada staff sendirilah. Dan kalau kat rumah pun bila saya telefon dan sebagainya pun memang berjawab. So terima kasih kerana masih bekerja walaupun banyak orang fikir macam di rumah tak ada kerja. So I nak encourage everybody to be alert about this. Kalau boleh sebagai pesanan, kalau you kata you nak work from home, sama ada you pensyarah ataupun bukan pensyarah, janganlah kita nampak you dekat Econsave ke Tesco masa yang tak sepatutnya. Boleh kita nak pergi bank dan nak Tesco dan sebagainya, kita ambil cuti. Kita ambil cuti ataupun cuti separuh hari dan kita bagi tahu kita punya ketua yang kita akan lakukan sedemikian supaya kita tidak melanggar apa-apa benda yang sepatutnya lah. Kita make sure kita bekerja di rumah dengan tekun dan ikhlas. Okay, so teruskan tingkat keprihatinan pada pelajar. Please interact dengan pelajar. Saya tahu beberapa orang actually telefon pelajar, take care of pelajar, bawa pelajar untuk beli makanan dan sebagainya, talk to them. Dan all this actually akan di-appreciated by the pelajar, not only masa dia kat sini, tapi you will see that bila dia besar, dia dah bekerja dan sebagainya, kemudian hari they will always think of us, PPSK dan lecturer in particular ataupun staff yang membantunya in particular. Sila berusaha untuk tingkatkan pencapaian M1 ke M5 masing-masing, sebab nak tak nak dalam kenaikan pangkat
benda ni dikira walaupun untuk tahun ini dan mungkin tahun depan, depends on kalau saya dapat bagi pendapat kepada universiti, benda-benda lain juga diambil kira. Okay? So tapi pencapaian M1 and 5 ni memang tidak boleh elak sebab dia dah dalam HMS kita, dan kalau kita tak dapat capai yang minimum, kita tidak boleh minta. Saya akan berusaha untuk memberitahu ataupun berkongsi idea dengan pihak universiti bahawa ada ciri-ciri lain yang juga kita harus tengok. Tapi tak nak benda ni not only kira dalam MYRA tapi kira dalam kenaikan pangkat. So kita juga kena terus berusaha, dan dalam masa ni lah saya nak semua orang membantu. Siapa yang nak bantuan saya, tak kisah. You kalau nak saya bantu, memang saya insyaAllah kalau ada masa memang saya bantulah. Tapi beramai lagi orang yang boleh bantu juga. So please talk to people and let's be frank with each other and try and work with each other as best we can. Dan begitu juga sila berusaha untuk mendapatkan grant. Again, sila dapatkan bantuan rakan dan mentor untuk dapatkan grant. Sekarang ni FRGS, saya difahamkan TRGS dan LRGS dah tak ada untuk tahun ni. So PRGS pun akan dibuka ataupun sedang membuka, saya pun tak ingat. Dan juga MOSTI punya grant sekarang ada beberapa di bawah inisiatif baru. Ada beberapa grant applied research, saya rasa maksimum 500,000. Dia ada yang technology enhancement, TED 1 up to 1 million, TED 2 3 million, dan juga strategic punya research up to 15 million. So untuk mereka yang telah a bit more established, yang dapat want to go for the 15 million or 3 million and 1 million, sila lakukan sedemikian, put a little bit more effort untuk dapat, bukan saja untuk PPSK tapi juga USM perlukan khidmat research yang lebih. Dan ini satu benda yang saya cakap lah, sebab walaupun semua orang a team player, but ada beberapa orang yang memang dia hidup dalam dia punya dunia dan ada yang tak nak isi pun SKT. So saya secara official, saya harap pihak pentadbiran akan ambil this notice bahawa secara official sekarang, sekiranya you tidak mahu ambil you punya SKT ataupun isi SKT, macam sekarang ni kan pasal vaksin, dia kata kena ada choice nak ambil ke tidak. Okey, ni pun boleh ada choice. Kalau you tak nak isi punya SKT, maka secara automatik dianggap you tidak berminat untuk ikut arahan PPSK dan USM, dan maka 20% yang markah dari staf dan pengurusan tidak akan diambil kira, dan sasaran 7% you akan ditentukan oleh pengurus PPSK. This is yang saya cakap tadi, pesanan yang agak keras sikit yang ni lah. Tapi we cannot have one or two people living in their own world yang memikirkan bahawa dunia ni circulate around dia, bukan dia yang sepatut bagi. We are a community. We cannot be too individualistic. SKT walaupun individual yang akan isi, tapi you need to do your part. So please remember, you kena isi punya SKT. Saya harap pihak pentadbiran akan dapat sebarkan maklumat ini. You have to fill in your SKT bila kita tentukan tarikh terakhir. So itu saja daripada saya. Thank you very much. Ada pertanyaan daripada Dr. Vina tadi berkenaan dengan USM Plus One. USM Plus One ni kita akan dibuka. Saya tak tahu bila dibuka, dan ada juga orang yang akan apply nak bayar full fees untuk join PPSK, dan ni semua dilakukan oleh pihak admission di main campus. So contohnya kalau dia nak buat biomedicine, contohnya saya rasa lingkungan 62,000 untuk 4 tahun. So that's where they have to pay lah. Cumanya dia kena lalu proses yang tertentu kalau dia nak join, dan kita tak semestinya ambil untuk tahun lepas. Contohnya kalau my memory serves me right, orang yang nak join biomedical program sebagai full fee paying adalah 49 orang. Kita boleh tampung seorang dua je. So so far last year was good. This year kita tak sure.
we have to put that usaha. That's why we put that 10% for 10 places. Speech dengan audio mungkin susah sikit nak ambil more, tapi yang lain mungkin boleh. Kita akan tengoklah. So itu yang apa nama USM+1 yang saya faham. So anyway, ada apa-apa komen dan soalan yang kita boleh you know, I stop sharing ke ataupun stop sharing kita bincang. Alright. Please, sesiapa yang ada persoalan, let's try and be as open as possible. Kalau tak ada pun tak apa. Tak ada persoalan semua dah dijawab tadi. Ada yang saya ada pertanyaan tapi saya tak jawab sangat sebab melainkan orang tu tanya sekali lagi lah. Okay? Okay, silakan. Puan Amir nak raise something. You can say something? Assalamualaikum, Prof. Salam. Siapa ni? Dasuki. Ya, Assalamualaikum, Prof. Saya just nak tanya berkenaan dengan lab bioperubatan sebenarnya. Apa dia? Lab bioperubatan. Alright, okay. Yeah. Kebetulan saya diberi amanah untuk mengurus lab bioperubatan. Dan di situ ada wujudnya macam ada antara research dengan pengajaran. Setengahnya alatan berada di lab bioperubatan. Jadi kadang-kadang timbul masalah antara aktiviti research dan juga pengajaran. Cuma cadangan saya kalau ada ataupun boleh dilaksanakan lab bioperubatan tu menjadi satu lab research sahaja tanpa pengajaran diasingkan dengan kalau boleh diasingkan dengan pengajaran lah, itu untuk memudahkan kerja-kerja penyelidikan dijalankan tanpa gangguan daripada pengajaran lah, ataupun sebaliknya lah, salah satu lah. Itu saya punya just an opinion ataupun cadangan je lah. Ya, saya faham. Ya, ada orang boleh jawab? Cik Lokmi boleh jawab? Kita punya MSA kat bawah boleh guna ke, senang ke, susah ke? Okay, Assalamualaikum. Pengajaran ni tidak termasuk pengajaran ni tidak masuk final year project lah kan? You're talking about the practicals. I talking about research. Research mean kadang-kadang. No, maknanya you kata research dengan pengajaran. Pengajaran ni tidak termasuk final year project lah kan? Ya, betul. Pengajaran means kelas-kelas tertentu yang perlu masuk dalam lab tu, dan kadang-kadang aktiviti research terganggu dengan aktiviti pengajaran yang menggunakan serta peralatan di makmal perubatan, bioperubatan tersebut. Okey, Cik Lomi boleh jawab sikit? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Untuk makluman, untuk kelas bioperubatan, kebanyakan alat untuk teaching bagi kerja-kerja patologi memang berada di sana. So memang kita tak nak elak kalau kita nak buat di MSA. Bagi kursus lain kebanyakan memang dibuat di MSA lah. So yang ni kita concern hanya kepada patologi sahaja. Okey. Lagipun makmal lain macam analitik dan molecular biology banyak juga pensyarah ataupun penyelidik biomedicine yang buat kan di sana. Lebih cenderung lah researcher daripada biomedicine yang gunakan lab lain. Is that correct? Ya, Prof. Betul-betul. Kita memang ya.
Silakan. Mama lain pun kita libat juga untuk kerja-kerja pengajaran dan pembelajaran. Contohnya ialah macam Maman Analytical. So kita masih lagi guna untuk pengajaran bila melibatkan penggunaan alat HPLC, GC dan sebagainya. Ya. Tapi itu sementara saja kan. Seketika saja, bukan sementara. Seketika betul, saja. Memang susah. Saya faham apa yang Dr. Dasuki cakap. Tapi kita ada kekangan lah. Kekangan pasal lab space ni memang dah lama. Saya masih tak boleh solvekan di peringkat universiti. So memang tak ada solutionnya sekarang lah buat masa ni. Dalam PKP ni mungkin lega sikit sebab teaching tak ada sangat, tapi still saya rasa it's still only now. Later on ada masalah lain. Kita banyak kekangan lah. Memang not only space, tapi to make space bigger we need money, and money is a bit more difficult. So kita terpaksa berkongsi tempat lah. Not only biomedicine, so kalau kita peralatan lain yang harus digunakan di makmal lain pun maknanya semua akan terbuka. These are all PPSK lab, dan insyaAllah bila kita dapat, saya about to say that bila dapat the sport science yang di brain network dulu dan juga KPP turun, mungkin ada space lebih sikit. Tengoklah macam mana. Cumanya saya doubt that there's going to be space sebab tempat-tempat ni adalah daripada tempat yang dah memang ada khusus untuk mereka. Kita cuba fikirkanlah as and when we go along. In that sense, Lukmi, bila kita punya makmal analytical akan siap? Mama culture, Prof. Culture, ya. Ya. Okey, kalau kita punya estimate paling selepas kita buat testing dan semua recondition balik kita punya alatan, lab tu sendiri dah siap. Cuma alat yang kita nak, alat-alat yang sebelum ni yang berada di sana, contoh macam BSc, seed incubator, itu kita akan buat servis. Kita tunggu vendor untuk main servis. Once dia settle, kita akan buka lah. Kita estimate paling cepat pun ialah pada awal March, insyaAllah. Okay, that's about 2 weeks from now. Cumanya itu maknanya orang boleh start balik dia punya culture work. But I guess all of us needs to think about apa yang diutarakan tadilah. Memang space tak ada. Kita cuba sedaya upaya untuk kita bantu. So kalau untuk pathology je yang buat kat sana, but the rest are still at MSA, maka okay lah kot. Tapi kita cubalah di masa tahun-tahun akan datang ni, bila duit lebih sikit dan sebagainya, mungkin kita boleh buat extension dan lab extension. Memang to me is very important sebenarnya for PPSK to have good labs. Kita do not have a lot of labs, so we know that situation. Susah bila tak ada lab, nak dapat student susah. I mean kalau lab bioperubatan tu kadang-kadang too many researcher and then place limited, then bila dah campur dengan lab pengajaran yang patologi tu, kalau boleh dipindahkan peralatan patologi tu di other lab, dia akan lebih convenience untuk researcher biomedik untuk membuat research dengan lebih baik dan lebih kompetitif lah compare to kadang-kadang bila researcher nak buat research dalam lab yang ada pengajaran, kadang-kadang dia terganggu dengan a lot of things yang inspection daripada GKKP dan sebagainya lah. Dan maybe juga certain lecturer dia ada alatan-alatan ataupun dia punya alatan research yang perlu dia letakkan di lab biomedik dan seterusnya. Kalau tidak, dia akan mencari space-space yang dalam lab lain yang mungkin akan menyusahkan researcher lah. Itu saya punya I think we cannot solve this here. Kita take note. Saya harap Cik Lukmi boleh
dapatkan feedback daripada yang lain, tengok apa yang terbaik untuk kita susun. Not everybody will be getting whatever we can. I know that that's not what you meant, Dr. Dasuki. Kita cuma dapat try and get the best what we have. Alright. So kalau Cik Lumi boleh just bincang dengan beberapa orang lain lah macam mana kita dapat tangani masalah tu. Saya ada banyak chat yang ada tanya soalan, cumanya saya nak baca tak sempat. So we have an open forum lah. I guess if you have something you can cakap. Tadi Dr. Wan Amir nak cakap sesuatu tapi saya tak boleh baca dia punya sambil jawab, dan juga Dr. Izzuddin dan Cik Rozriza. So please kita dapat tanya, dapat jawab kalau boleh. Tak semua dapat dijawab. Some memang susah nak jawab, memang saya faham. Tapi this is the town hall, so let's have an open forum. Wan Amir nak cakap apa tadi? Ke dia susah, tak ada mikrofon ke apa? Izzuddin, you nak cakap apa tadi? Pasal SKT macam mana? Saya tak sempat baca. Assalamualaikum, Prof. Assalamualaikum, yes. Soalan saya tanya tu, pendapat saya lah, saya rasa pembahagian markah SKT itu makin rigid dan fokus pada output baru. Jadi situasi sekarang ni makin mencabar dari segi geran, student workload dan sebagainya lah. Akademik sendiri pun makin bertambah tapi allocation dia makin berkurang. Saya jangka ramailah yang dapat markah SKT lebih rendah. Mohon komen daripada Prof. Kita adakan SKT ni secara individu supaya harap fungsi program dapat lihat individu tersebut dan bukan secara a wider brush. So we are trying to be as fair as possible. At the same time, we do not want to be terlalu rendah. So kita faham tentang kekangan yang ada. So dalam perbincangan you dengan pengurusi program, you kena cakap apa masalah you dan dari segi pencapaian yang you nak untuk sasaran tersebut. So once you have that sasaran you kalau lihat cara perbincangan itu adalah only 80%. Bermaknanya we do not want you to say I can do this, so I will do this. We want you to actually say I can do this, but I will try my best to do higher than this. That is why kita ada SKT individu. It's very difficult to be very specific here sebab kita tak dapat apa specific discussion. Tapi begitulah, maknanya kalau you dah ada grant, saya tak expect lah kalau you dah ada grant, you kena minta grant tiap-tiap tahun. Walaupun universiti nak buat macam tu, saya memang protes yang tu lah. Orang dah ada grant contohnya, macam saya, kalau saya dah ada LRGS, untuk 3 tahun saya tak payah minta grant lain. So all those things needs to be discussed at your program. And each individual will have its own SKT. Itu je yang saya boleh jawab sebab kita tak boleh spesifik sangat. Tak ada. So kalau you kata SKT rigid, it should be. Kalau tak, semua orang dapat 100% lah. So it's not that what only you can do. What you can do more is what we want. But semua tu berpada-pada. Bukan kita paksa you buat sampai benda yang you tak you tak boleh mampu terbuat. Dan pada pertengahan tahun kita ada review, maknanya kalau ada isu-isu tertentu yang khusus yang tak take into consideration. Itu juga di sebelah pihak the other side, kalau you have done, you can do more, then we would like to put a little bit more. So don't be mistaken, SKT untuk pensyarah bukanlah satu benda yang untuk lakukan. Dia kena, you have to be pushed. Okay, so that element push still be there. Kena berpada-pada. This is saya harap setiap program akan dapat lihat secara fair di antara semua you punya pensyarah, bukan seseorang saja. So nak tentukan individu ni punya SKT,
kena juga try and be fair with the others. Lepas tu di peringkat kami, TD dan Dekan, kita akan cubalah untuk tengok kita boleh normalize antara program. That's not easy, but we need to do that to be fair. So the point is we need to be fair for the SKT, but not to be too easy untuk the SKT or easy even. It has to be a bit more difficult. Bukanlah too difficult, but reasonably difficult for you juga, so that there is a push factor. Considering what you have lah. So kalau you tak ada grant, the first thing you have to do is to get a grant. Saya rasa situ je lah pasal SKT nak cakap, sebab it's kind of difficult nak bagi specifics. Assalamualaikum, Prof. Ada yang lain? Ya, salam. Wan Amir baru dapat Ya, mic. okey. Okay. Ni pasal teaching and learning, Prof. Pasal biostat, semua maklum kita menggunakan program SPSS. Jadi masa dulu yang masa online, masa hadir, student boleh install program SPSS dekat PPKT dengan bayaran RM10. Jadi saya just wonder sebab sekarang ni kita online. Jadi student ada masalah nak mendapatkan program SPSS sebab kita tahu biostat ni hands on. Jadi boleh tak kita sebagai PPSK ni kita boleh cadangkan pada PPKT provide free program SPSS untuk dia install, sebab selalunya memang program SPSS ni dia akan setahun kena renew. Jadi untuk session 1 year tu boleh tak PPKT memberi program SPSS free kepada student kita, sebab sekarang ni diorang ada masalah kalau especially nak ikut hands on, sebab program dia ni trial, selalunya 30 hari je boleh guna. I see. Jadi I am not sure sama ada boleh dapat free tak, tapi if you boleh find out daripada PPKT and then you follow up dengan saya, then saya akan call Cik Nasrun. Sebelum ni macam ni, Prof, dia orang install program guna yang yearly punya license. Okay, so yearly license ni dah tak ada ke? Ada, tapi sebelum ni dia orang kena pergi PPKT, dia orang kena install. Kita sebagai staff kita boleh install through our web. Okay. Jadi dah student dah kat rumah, dia orang pun bayar fee. Boleh tak kita PPKT ni macam orang kata apa for this sepanjang COVID ni lah, boleh bagi ke student untuk install online dan free license for 1 year. Okay. Sebelum ni RM10 ya, Prof. Yalah, faham. Dia masih kena bayar RM10. Tak kisahlah. Kita kalau boleh nak, satu boleh buat, keduanya free. Okay, Cik Isma boleh follow up. Cik Isma boleh follow up dengan pihak PPKT dulu. Sebab kesian pada student, Prof. Yes. Sebab diorang bayar fee, tapi diorang tak menggunakan fasiliti kita sekarang ni. So takkanlah dengan RM10 tu kita tak boleh waive kan. Betul. So I tak kisah. Memang I have a different idea, tapi tak apalah. I mean, kita tak boleh selalu melanggar apa yang universiti nak. So Isma boleh tanya, this is also untuk postgraduate student lah. Postgraduate saya tak pasti sebab sekarang ni postgraduate diorang tak, tapi kita tanya untuk Isma ni tu untuk postgrad and undergrad. Sebab kita yang pentingnya sebab diorang ni part of the teaching and learning, yang program tu kita guna untuk teaching biostat. Okay. Jadi memang diorang kena ada program tu. Alright. Okay, kita tanyakan dulu. So tu cadangan saya lah, Prof. Alright. Terima kasih. Ini bukan untuk biostatistik saja. Minta maaf FUS ini. Okay. Untuk final year project juga. Alright. So kita boleh tanya siapa yang nak guna boleh download. Senang macam tu. Dengan percuma kalau boleh lah. Cik Isma akan tanya. Boleh. Right. Okay, thanks. Anything else yang kita boleh bincang? Ya, secara terbuka. Ya. Fahmi je ni, Prof. Fahmi, okay. Okay, Prof, terima kasih kerana bagi laluan ni dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua staff. Cuma di sini maybe saya boleh bagi cadangan kepada semua lah, untuk terutama dekan telah membentangkan SKT untuk staff akademik. Kemudian SKT untuk staff sokongan dan staff teknikal yang bukan akademik juga sekiranya bolehlah kita menjurus kepada 2 poin lah, iaitu kita SKT sasaran kerja kita ialah meningkatkan kesejahteraan pelajar dan juga meningkatkan kita punya at the end of the day is student to graduate.
Jadi saya dapati, I think baru ni saya share juga dengan Dekan bahawa sekiranya staf akademik seperti yang Dr. Dasuki timbulkan tadi, staf akademik, staf makma dan juga staf yang bukan makma, ketiga-tiga pihak ni sebenarnya bekerja bersama-sama untuk satu tujuan, iaitu untuk pelajar. Apabila pelajar, kalau kita semua lihat sedemikian rupa, apabila pelajar graduate, undergraduate, graduate on time, maka kita selesai tugas kita dan we have achieved the target. Apabila pelajar postgraduate dapat buat research dengan cepat dan mereka graduate, mereka dapat publish 2 paper dan boleh dapat scroll, they out and go. Kita pun mencapai target kita, iaitu pelajar bergraduat dan juga kerana syarat graduat adalah 2 paper untuk contohnya PhD, maka kita secara indirectly kita sama-sama bukan saja staf akademik tapi staf sokongan dan juga staf makma telah bersama-sama kita menyumbang kepada pencapaian KPI. Kita dapati ada skul yang terlalu tekan kepada pelajar undergraduate ataupun pelajar postgraduate sahaja kerana mereka nak capai KPI. But in PPSK, I have seen that many staff baik akademik, baik sokongan, mereka telah berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi perkhidmatan yang sebaik supaya dua kumpulan ini, undergraduate dan postgraduate, mereka bergraduat seberapa cepat yang boleh dengan kemudahan yang kita berikan. So I think that should be the spirit, that should be the way we work together. That should be the way staf makma dan juga pensyarah bekerja bersama-sama kerana as Dekan sebutkan tadi, kita punya makma adalah makma jenis hybrid. Banyak universiti pun dia makma hybrid, iaitu makma digunakan untuk undergraduate teaching dan juga untuk research. So all of us should work together lah. Sebab target kita ialah baik undergraduate, postgraduate, they have to jimat masa mereka untuk mereka cepat-cepat capai mereka punya what we call their work or their research or their FYP and so on lah. So itu harapan saya lah untuk staf yang teknikal dan juga staf sokongan turut serta lah membantu dalam hal ni, kerana apabila kita duduk bersama macam ni, we see kita dapat help the school to move faster. Saya ucapkan terima kasih juga kepada staf pentadbiran dan juga akademik kerana apabila pelajar keluarkan minta surat ping untuk keluar asrama, surat sokongan daripada pejabat dekan disertakan terus dalam masa 1 jam telah kita berikan kepada pelajar, dan pelajar terus boleh pergi ke balai polis untuk minta permit perjalanan. Thank you very much for the very quick work lah, Prof. Just I want to share my saya punya rasa terima kasih kerana sokongan daripada staf yang begitu cepat sekali. Terima kasih Prof. Okey, terima kasih. Sorry ya, saya ada mesyuarat satu lagi pukul 11.30. Tapi saya tahu banyak benda kita perlu bincang dan saya pun ada plan dan saya harap boleh diatur. Saya plan untuk kalau boleh nak jumpa pensyarah-pensyarah yang baru atau yang muda. Cakap muda kan pensyarah yang kurang muda, kecil hati. So pensyarah barulah. Mungkin less than 3 years dan sebagainya. Dan juga saya harap each program kalau boleh, kalau you nak, saya jumpa dengan setiap program pun okey online. Saya juga tahu bahawa some of you may have your own group yang you nak jumpa dengan saya secara peribadi pun boleh, secara online. Saya harap semua boleh atur you punya appointment melalui Puan Hasnidah. Supaya kita dapat be open and share our concerns. So siapa yang nak, contohnya untuk yang bukan saya tak percaya kat saya punya TD dengan PP, tapi mungkin some of you want to see me without the presence of other people, which is okay. I think we are all open for discussion. So please susun, kalau boleh bukan seorang lah. Kalau boleh minimum 3 orang, berbaloi lah sikit kan. Sebab melainkan you have very urgent matter yang you need to talk to me personally. So please arrange your time dengan Puan Hasnidah untuk jumpa saya. Kalau tak nak jumpa saya pun jumpa orang lain, jumpa TD, jumpa mana-mana lah. Make an appointment sebab kita tak ada masa untuk kita berinteraksi seperti dahulu. Bukanlah dulu pun banyak interaksi, kita tak ada
family day, kita tak ada tempat untuk kita duduk makan sekali dan sebagainya. So siapa yang dapat yang nak jumpa, sila make an appointment, come and see me, lay out your concerns. You agak-agak berapa minit, jadi you beritahu Puan Nasida setengah jam ke 1 jam ke, ataupun groups of people. But I still want to do untuk Puan Nordini untuk arrange untuk pensyarah yang 3 years untuk saya jumpa satu hari, nak tahu how they view what PPSK should be dan sebagainya. Dan juga mana-mana lagi pensyarah lain atau program ke nak jumpa, mungkin seluruh program nak jumpa dengan pengurusi program sekali, ataupun nak jumpa certain groups of people, tak semestinya you are identified under program untuk bincang dengan saya. So I am open for that, and I think we can do that this year melalui Webex dan sebagainya, supaya at least we get some kind of interaction, and at least I know your problems, and hopefully I can help solve that problem for you. Tak semua saya boleh solve, kadang-kadang kekangan kita terlalu tinggi. So terima kasih kerana dapat hadir saya punya town hall kali ini. Saya nak terima kasih sekali lagi atas semua yang telah berjaya untuk 2020 menjadi satu tahun yang bukan semua muram lah. Maknanya ada benda yang positif juga. Dan please stay safe, please follow your SOP dengan JPA sekarang kata sampai boleh ada tindakan tata tertib dan sebagainya. Please take care of yourself and your family, okay? So make sure everyone stay safe, and insyaAllah let's have a session with each other as much as possible. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.